Kalau suka video ni, share. Kita buat diorang famous. Hei, delete! Maaf, pakcik. Apa pakcik-pakcik? Delete video tu! Maaf, pakcik. Pakcik, abang. Setiap kali ada promo baru, mesti abang nak menggatal lah, abang nak itulah, abang nak minta nama lah. Apa ni dekat sini pun kena nak ajak gaduh? Ha? Orang boleh dengar tau. Dia yang selalu... Dia tak boleh. Hai. Sebagai seorang yang bertanggungjawab memperkenalkan kamu berdua, saya rasa wajib untuk saya mendengar dari kedua-dua pihak. Sebab saya fast. Fast the best. Garanti best. Tak ada air ke untuk tetamu? Kalau tak ada, saya boleh buat sendiri. Abang dengan Salwa kan kerja di syarikat yang sama. Jadi kita ada projek kendalian bersama. Kenalah kerja bersama. Abang boleh apa bilang bos abang yang abang tak selesa kerja dengan dia? Awak ingat tu syarikat bapak saya ke? Dah sejuk air ni. Kalau panas je lagi sedap. Asal kau tak cakap nak buat air? Tak adalah. Tak nak kacau budak-budak tengah gaduh. Budak? Budak. Satu kuat cemburu. Tak percaya kau suami. Yang lagi satu ni pula, gatal. Tak boleh tengok perempuan lawan sikit. Aku bukan menggatal. Aku bekerja. Kalau susah sangat, kita berpisah je. Awak tak... Tahukah anda? Lebih 27,000 perkahwinan sivil dan Muslim yang didaftarkan pada 2016, 1.2% lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Sebaliknya, lebih 7,614 perceraian pada tahun 2016, 1.2% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Statistik perkahwinan dan perceraian Singapura juga mendapati 62.4% perceraian sivil tahun lepas difailkan oleh si isteri. Dua alasan utama untuk perceraian sivil ialah tingkah laku tidak munasabah dan tinggal berasingan selama 3 tahun atau lebih. Bagi perceraian pasangan Muslim, 70% kes difailkan oleh isteri menggunakan alasan ketidaksetiaan atau hubungan luar nikah sebagai penyebab utama kegagalan rumah tangga mereka. Dan statistik perceraian Muslim juga menunjukkan bahawa pasangan yang berkahwin kurang dari 10 tahun menyumbang 26.8% kadar perceraian di Singapura. Ini masalahnya. Kadar perkahwinan telah menurun dan kadar perceraian telah meningkat. Ramainya orang bercerai. Dan perceraian itu bukan satu proses yang mudah. Contohnya, apa akan terjadi pada rumah? Apa yang akan terjadi pada rumah? Kenapa abang tanya soalan tu? Abang nak bercerai dengan saya ke? Sampai hati abang nak ceraikan saya. Saya main-main je tadi, bang. Tapi kalau kita cerai, apalah nasib saya, bang? Satu lakonan yang mantap. Tapi jangan risau. Isteri dilindungi oleh Piagam Wanita atau lebih dikenali sebagai Women's Charter. Apa tu? Nak tahu? Piagam Wanita adalah tindakan perundangan yang diluluskan pada tahun 1961 untuk melindungi dan memajukan hak-hak kaum wanita di Singapura. Piagam ini merangkumi pelbagai aspek seperti hubungan antara suami dan isteri dan hubungan antara ibu bapa dan anak-anak mereka. Penamatan perkahwinan dan juga pembahagian harta semasa penceraian berlaku. Tambahan pula, ia memberikan perlindungan terhadap keganasan keluarga dan penalti bagi kesalahan terhadap wanita dan anak-anak perempuan. Mahkamah Syariah menerapkan prinsip-prinsip yang sama seperti Piagam Wanita apabila berurusan dengan isu harta perkahwinan. Jadi selalunya penceraian berpihak pada pihak perempuan?
Seperti apa? Kenapa sayang tanya macam tu? Ini kan hak saya. Nak tahu? Dalam situasi di mana pihak suami ialah pencari nafkah yang tunggal dan beliau pembayar untuk pembelian rumah dan harta-harta lain, manakala pihak isteri adalah suri rumah tangga dan beliau tidak menyumbang terhadap pembelian rumah dan harta-harta yang lain, bila berlaku penceraian, secara logik, suami harus mendapatkan hak penuh rumah. Tetapi, mahkamah akan mempertimbangkan beberapa fakta seperti peranan dan tanggungjawab wanita sebagai isteri dan ibu kepada anak-anak mereka, sumbangan beliau dalam menyelenggarakan ahli keluarga dan mengendalikan rumah tangga semasa perkahwinan mereka dan juga tempoh perkahwinan mereka. Jadi, saya juga mempunyai hak ke atas rumah walaupun tak membayar apa-apa. Ini adalah untuk memastikan yang ia adil untuk kedua-dua pihak. Piagam wanita memastikan yang pihak wanita bersedia dari segi keuangan selepas bercerai. Perceraian ni sangat mahal. Ini manusia biasa kan. Salah satu mungkin pihak ketiga. Tak cukup pendapatan, provident, diorang start to salahkan each other. Saya rasa sekarang banyak orang kahwin muda. Diorang punya kewangan pun tak cukup. That's where diorang akan ada banyak problem lah. Rumah itu harus nak dijual. Dia masa jual lah. Biasanya kena jual kan rumah tu kan. Rumah ni apabila diorang jual, kadang-kadang jadi porak-poranda. Yang perempuan minta lebih, dan laki-laki kasih kurang. Jadi pertengkaran. Fas, macam mana tu kalau seorang suami dia nak beli rumah sebelum perkahwinan? Abang pernah beli rumah ke sebelum kita kahwin? Kita baru je dapat BTO, bang. Rumah ni bukan rumah korang berdua ke? Ini rumah mak bapak dia. Tapi mak bapak dia tinggal dengan abang dia. Kita tunggu kunci untuk BTO, lepas tu kita keluarlah dari sini. Setiap rumah yang dibeli selepas berkahwin adalah aset perkahwinan. Jadi, bila korang berdua dah beli rumah BTO, itu akan garanti yang rumah tu aset perkahwinan korang. Tapi kalau si suami nak beli sebelum perkahwinan, macam mana tu? Saya tak faham. Kenapa abang kena tanya semua soalan ni? Manalah tahu kalau abang kahwin lagi satu ke? Abang? Abang nak tidur luar ke malam ni? Sayang, you seorang je lah dalam hati I. Itu satu soalan yang baik. Langkah pertama adalah untuk mengenal pasti sama ada rumah itu adalah aset perkahwinan. Jika rumah itu dibeli semasa perkahwinan atau pada bila-bila masa selepas perkahwinan, ia secara automatik dianggap sebagai aset perkahwinan. Tetapi, jika aset diperoleh sebelum perkahwinan oleh hanya satu pihak atau oleh kedua-dua pihak, aset itu hanya akan menjadi aset perkahwinan jika rumah itu digunakan dan dinikmati oleh kedua-dua belah pihak untuk perlindungan, rumah itu sudah ada peningkatan ketara seperti renovasi ataupun dekorasi oleh kedua-dua pihak. Jadi, jika lelaki itu membeli rumah sebelum perkahwinan tetapi isteri atau keluarga tinggal di sana, rumah itu dikenal pasti sebagai aset perkahwinan. Faz, bagaimana kalau orang tu nak bagi hadiah berbentuk rumah kepada kita? Takkan nak kasih ramai, seorang je dapat kan? Kalau rumah itu sebuah hadiah, ia tidak dikira sebagai aset perkahwinan. Tetapi... jangan tapi-tapi ni, kenapa? Kalau isteri awak menjaga rumah tu, percantikkan rumah tu, dengan secara automatik ia menjadi aset perkahwinan. Sayang, you tetap dalam hati I lah sayang. Abang tetap tidur luar malam ni. Mi soto ni mesti abang suka. Lagi-lagi masakan isteri tercinta. What a big result. All I can just... Wow.
Asad. Sayang, apa yang you nampak tu actually tak ada apa-apa. Tak ada maksud apa-apa pun. Dia pegang tangan abang. Lepas tu abang tak buat apa-apa. Bang, Nurul ni ada perasaan. Nurul ni perempuan, bang. Gaduh lagi? Tak, siapa cakap kita gaduh? Kata tak gaduh lagi? Tak gaduh. Bukan senang nak ubat hati yang dah luka. Sayang, konsentrasi abang tadi pasal kerja. Jadi abang pun tak sadar dia pegang tangan abang. Apalah salah aku? Selama ni, aku layan suami aku dengan baik. Aku jalankan tanggungjawab aku sebagai seorang isteri. Tapi kenapa ini balasan aku? Kenapa dia sanggup curang padaku? Boleh saya duduk? Duduklah. Awak perlukan pertolongan saya? Saya risau kalau apa-apa terjadi, macam mana dengan rumah BTO saya? Oh, jadi awak perlukan penerangan. Begini. Jika anda telah pergi untuk pelantikan Lembaga Pembangunan Perumahan anda untuk memilih unit tertentu, pegawai Lembaga Pembangunan Perumahan akan memberi taklimat mengenai prosedur dan pilihan pembiayaan, termasuk memohon pinjaman Lembaga Pembangunan Perumahan. Anda membayar yuran pilihan $2,000 untuk flat 4/5 bilik atau $1,000 untuk flat 3 bilik. Macam mana kalau pasangan tu bercerai sebelum berpindah? Yang pertama, anda akan kehilangan yuran pilihan. Yang kedua, anda dilarang selama setahun untuk menggunakan geran perumahan CPF untuk membeli BTO, DBSS, EC ataupun rumah resale. Jadi, anda akan kehilangan duit dan masa. Sebenarnya, kita dah tandatangani perjanjian untuk beli rumah dan tengah tunggu kunci rumah je. Oh, lagi serius tu? Kalau anda bercerai pada fasa menandatangani perjanjian membeli, anda akan kehilangan pertama, 5% daripada harga pembelian rata. Nombor 2, yuran undang-undang dan stamp. Yang ketiga, dilarang selama setahun untuk menggunakan geran perumahan CPF untuk membeli BTO, EC, DBSS ataupun rumah resale. Dan jika awak sudah menandatangani surat tawaran bank, anda mungkin tertakluk kepada penalti pembatalan. Mana jikalau rumah itu belum memenuhi syarat tempoh MOP? Bolehkah jikalau salah satu pihak mahu membeli hak ke atas rumah itu selepas perceraian? Ya atau tidak? Sebagai peraturan, tempoh penghunian minimum MOP adalah kriteria pertama yang perlu anda penuhi sebelum anda boleh menjual flat anda di pasaran terbuka atau memindahkan pemilikan anda kepada bekas pasangan anda. Jikalau pasangan itu belum memenuhi syarat tempoh MOP, salah satu pihak tidak boleh membeli rumah itu untuk mengekalkan hak ke atas rumah itu. Sebaliknya, rumah itu akan dipulangkan kepada Lembaga Pembangunan Perumahan dan hasil penjualan dibahagikan antara kedua pihak. Tidak semestinya jika mereka sudah memenuhi syarat tempoh MOP, mereka boleh membeli rumah itu. Mereka boleh membeli hak ke atas rumah itu jika pertama, nama salah satu ibu bapa mereka harus disenaraikan semasa aplikasi rumah itu. Kedua, anda menerima hak penjagaan anak. Ketiga, anda layak membeli rumah di bawah skim warga Singapura yang bujang selepas 35 tahun. Jika anda memenuhi salah satu kriteria tersebut, anda boleh membeli rumah itu. Tetapi, jikalau anda tidak menyempurnakan perkahwinan anda dibatalkan, anda belum berkahwin dan hanya bertunang, maka anda tidak boleh membeli rumah itu. Aset perkahwinan seperti rumah. Macam rumah, suami isteri beli rumah together, that's considered asset. Mungkin harta yang ada. Whatever they buy lepas diorang kahwin, macam kereta, rumah.
Hey bro, kenapa perceraian tu mahal sangat ah? Nak aku jelaskan? Berapa gaji bulanan kau? 3,000? 3,000. Perbelanjaan kau pula macam mana? Pinjaman pelajar 500, kereta 800, minyak 300, utility 300, nafkah bagi dekat Nurul 500, duit yang kita bagi dekat ibu bapa Nurul 500, duit bagi kat ibu bapa aku 500, dan perbelanjaan peribadi 700. Tu dah 3,100. Dah lebih dari berapa yang kau bawa balik. Belum termasuk lagi turun naik mahkamah. Bayar duit sewa bila kau dah jual rumah nanti. Nafkah iddah dan muta'ah. Mahal. Kau nak bercerai ke? Bukan aku nak bercerai, aku cuma nak menilai situasi perceraian. Minggu ini kita melihat situasi-situasi yang berlaku selepas perceraian. Mahalnya bil lawyer. Nak cerai pun mahal. Perceraian agak mahal. Bukan sahaja aset perkahwinan harus dinilai, ada juga terpaksa membayar yuran peguam dan mahkamah. Hello. Kan aku cakap, jangan kacau aku. Aku nak seorang. Perceraian boleh membuat anda rasa muram dan tidak mahu bersosial. Ini boleh mengakibatkan kemurungan. Hey Farid. Sawa, kita jom saya Jom pergi. lah, kita kan. Okey. Perceraian boleh menghancurkan keyakinan diri seseorang kerana mereka akan rasa perkahwinan sebelumnya adalah satu kegagalan. Hello, Ma. Ya. Saya tahu walaupun saya dah bukan lagi anak menantu Ma, saya sebenarnya rindu masakan sabdas Ma. Perceraian boleh membuat kehilangan ahli keluarga, sahabat handai dan juga jiran tetangga. Bagaimana jikalau pasangan itu tidak mempunyai anak? Bolehkah jikalau salah satu pihak mahu membeli hak ke atas rumah itu selepas perceraian? Ya atau tidak? Sekiranya anda tidak mempunyai anak dari perkahwinan, tetapi ingin mengekalkan flat HDB selepas perceraian, anda boleh melakukannya di bawah skim warga yang masih bujang. Di bawah skim warga yang masih bujang, anda harus memenuhi syarat berikut. Anda warga Singapura, anda berumur sekurang-kurangnya 35 tahun, aset perkahwinan rumah itu dibeli dari pasaran terbuka tanpa geram perumahan CPF untuk keluarga. Jika semua syarat dipenuhi, anda layak untuk membeli rumah itu untuk mengekalkan hak ke atasnya. Kalau dah macam itu keadaannya, jadi masalah besar lah. Kan? Jadi terpaksa pergi lawyer. Itu saya rasa berbalik kepada peguam-peguam yang mengendalikan situasi itu. The best is pergi mahkamah jugalah. Yang terbaik, call lawyer. Mereka mungkin harus pergi pulang kembali ke rumah ibu bapa. Mungkin keluarga pun boleh tolong lah. Ada keluarga yang okey lah. Kembali pada keluarga masing-masing. Mungkin diorang terpaksa sewa rumah buat sementara. Dua-dua pihak mesti saling memahami, saling kata orang bekerjasama. Okey, kau kena kasih dia kata-kata romantis. Boleh. Tapi jangan lupa minta maaf. Kena yakin.
Sayang, I nak minta maaf. Sebab kalau I lebih peka tentang perasaan you, kita tak akan jadi macam ni. Sayang, I pun nak minta maaf. Ini untuk you. Bunga plastik je ke? Mestilah bunga plastik. Sebab kalau bunga betul, dia boleh mati. Bunga plastik, dia tak akan mati. Dia melambangkan cinta kita yang tak akan mati sampailah ke bila-bila. Okey. Sebenarnya sayang, I pun ada berita baik. Betul? Faz! Aku kan jadi bapa! Farid dan Nurul sudah pun berbaik. Kan saya dah kata, saya Faz. Faz the best. Garanti beres. Lebih baik awak jumpa kawan saya. 3, 2, 1. Tu dia dah datang. Ikutlah minum, Susah-susah je. Bang, saya tak sukalah si Faz tu. Tapi kita perlukan bantuan dia. Minum. Terima kasih. Awak berdua nak jual rumah ke? Ni dia Riz. Mereka berdua ni nak jual rumah. Tapi belum buat kira-kiraan hasil penjualan. Oh, tak jadi masalah. Kita boleh bikin kira-kira dahulu dengan menggunakan harga anggaran. Untuk dapatkan hasil penjualan rumah, kita boleh gunakan formula ini. Katakan harga rumah 5 bilik ni sedemikian. Pertama, kita tolak baki pinjaman. Kedua, kita tolak jumlah CPF yang telah digunakan termasuk bunga. Ketiga, kita tolak bayaran-bayaran lain yang tertunggak. Dan akhir sekali, kita dapat hasil penjualan rumah. Abang risau lah. Kita macam tak cukup duit tau untuk beli rumah. Kan kita boleh ambil pinjaman. Alamak, Faz lah. Kita berbual ni mesti tertimbun. Kan awak dua perlukan nasihat saya. Nasihat macam mana? Ada 2 jenis pinjaman kalau awak nak beli rumah. Pinjaman dari bank atau HDB. Bimbang tentang pembayaran pendahuluan? Pinjaman HDB memerlukan bayaran pendahuluan 10%, sementara pinjaman bank memerlukan 20%. Kadar faedah yang lebih rendah, kadar faedah pinjaman HDB adalah tinggi tetapi stabil.
2.6%. Kadar faedah pinjaman bank adalah sekitar 1.6%. Tetapi ia tidak stabil, kadang-kadang naik dan turun. Saiz memang penting. Pihak mana yang akan memberi pinjaman kepada anda? Dapatkan AIP dari kedua-dua pihak untuk menjamin jumlah maksimum pinjaman. Anda harus bandingkan kedua-dua pinjaman bergantung pada kadar faedah pada masa itu dan ramalan ekonomi negara. Anda hanya boleh memohon pinjaman HDB sebanyak 2 kali sahaja. Jadi, pilihlah dengan bijak. Kalau kita beli rumah 100, kita jual balik dapat 300. Jadi maknanya kita dah untung lagi 200. Usually kalau before kita jual, we akan tanya kita punya agent lah. Kita gunakan agent suruh kira. Daripada mereka yang tak tahu, mereka boleh terus ke pihak HDB untuk membuat pertanyaan. Yang bagus je kalau kita dapat SDB, kira memang bagus. Cuma bank, kita takut dia punya interest saja. HDB dia punya interest slightly lagi tinggi daripada bank loan. Bang, raya lagi 6 bulan. Abang rasa kita sempat tak raya kat rumah baru? Hello? Kau kat mana? Okey. Sebelah bawah kau naik lift. Aku tunggu sana. Okey. Sekarang. Saya masih tak boleh percayakan dia lah, bang. Tapi apa yang dia cakap tu betul. Tapi, bang... Jangan takut. Saya ni dah bantu ramai orang. Dah beli rumah ke belum ni? Belum. Tapi sekarang saya dah nak beli rumah. Saya pernah menasihatkan pasangan yang baru berkahwin untuk memilih BTO ataupun resale. Man masih fikir pasal beli rumah Man fikir baik-baik. Ni beli rumah tau. Bukan beli gula-gula kat kedai. Saya pernah menasihatkan anak saudara saya tentang hal perumahan. Buat apa tu? Nak cari orang yang nak sewa rumah saya. Awak tahu tak? Awak buat macam ini salah tau. Setiap penghuni rumah harus patuhi syarat selepas membeli rumah. Saya pernah menasihatkan jiran saya tentang isu peraturan sewa-menyewa. Makcik pernah tak terfikir apa yang akan jadi dengan rumah ni bila makcik dah tak ada nanti? Walaupun perkara ni sensitif, kita tetap harus merancang. Saya pernah menasihatkan ibu kawan saya tentang isu warga emas. Piagam wanita memastikan yang pihak wanita bersedia dari segi keuangan selepas bercerai. Perceraian ni sangat mahal. Saya pernah menasihatkan kawan baik saya tentang perceraian dan perumahan. Dan sekarang tiba masanya saya nasihatkan awak berdua. Saya ni memang suka membantu. Kalau awak berdua nak beraya dekat rumah baru, kena mula sekarang. Anda memerlukan antara 1 hingga 42 minggu bergantung kepada ejen hartanah pilihan anda. Dia akan cuba mengiklankan rumah anda. Kemudian, anda perlukan lebih kurang 2 atau 3 minggu untuk pembeli anda menyiapkan kertas kerja mereka. Selepas itu, anda memerlukan 8 minggu untuk berjumpa dengan lembaga pembangunan perumahan. Setelah itu, 6 hingga 10 minggu bergantung kepada perjanjian penjualan dengan si pembeli. Semua ini mengambil masa dalam 6 bulan. Cantik gambar-gambar rumah kita ni. Tapi bang, dah 2 minggu. Kenapa tak ada orang nak beli rumah kita? Kenapa rumah kita ni tak cantik ke? Sebab harga yang anda minta tu tidak betul. Awak berdua perlukan analisis perbandingan di pasaran supaya tidak meletak harga terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Mungkin awak berdua perlukan nasihat dari ejen hartanah? Ejen dah sampai ke?
anda perlu memahami kepentingan meletakkan harga yang berpatutan sebelum meletakkan rumah anda di pasaran. Sekiranya harga rumah rendah, pembeli akan berfikiran negatif. Rumah ada problem ke? Sekiranya kita letak harga rumah yang terlalu tinggi, pembeli akan menjadi kurang berminat. Tapi macam mana kita nak tahu harga rumah yang sebenar? Macam gini. Anda boleh melihat transaksi penjualan HDB bagi kawasan rumah anda dari laman web Lembaga Pembangunan Perumahan. Dari situ, anda boleh memantau harga pasaran dan meletakkan harga yang berpatutan bagi rumah anda. Dari situ juga, anda boleh memantau kawasan di mana yang anda ingin beli. Dah letak harga berpatutan pun tak ada orang nak beli rumah kita, bang. Kita mesti bersabar. Memanglah kita harus bersabar, tapi kita juga harus usaha. Terdapat lebih dari satu laman web untuk menyenaraikan rumah anda di Singapura. Setiap laman web mempunyai demografik pelanggan tersendiri. Jadi, anda harus meluaskan peluang anda dengan menyenaraikan rumah anda di semua laman web yang sedia ada. Tetapi, kebanyakan laman web ini memerlukan yuran langganan. Seorang ejen yang bagus mempunyai akses kepada semua laman web untuk mencapai pendedahan maksimum bagi rumah anda. Bukan setakat itu, ejen-ejen hartanah juga bekerja secara berkumpulan. Jadi, mereka boleh bertukar informasi untuk mencari mendapatkan transaksi yang terbaik untuk dua-dua pihak. Kalau BTO lambat tapi kalau macam rumah resale mungkin dalam 4 bulan gitu. Proses penjualan selalu mengambil masa dalam 3 bulan, tapi juga tergantung kepada berapa cepat kita dapat pembeli. Dalam 6 bulan tu 1 tahun. Paling cepat 6 bulan lah. Kalau with agent, selalunya lebih cepat daripada kita buat sendiri. Okey, harga rumah tu sebetulnya kita dengan pasaran dia. Selalunya kita dapat tahu berapa harga yang kita boleh jual jika kita menggunakan internet. Okey, itu usually we akan tanya ejen. Kita terpaksa kena pergi HDB. Kita tak boleh sembarang-sembarang. HDB ada dia market value. Terjadi pada duit awak selepas awak jual flat awak. Sebaik sahaja anda bersetuju untuk menjual rumah anda perlu mempertimbangkan hasil keuntungan tunai sebelum mengambil sebarang komitmen pinjaman keuangan lain. Sebagai contoh, rumah anda dijual pada harga $475,000 dan pembayaran tertunggak sebanyak $268,000. Wang CPF yang digunakan itu berbunga. Dalam situasi ini, anda menggunakan $37,500. Maka dalam masa 5 tahun, ia akan naik kepada $43,500. Semasa 5 tahun, anda menggunakan wang CPF anda untuk membayar kos rumah anda. Ini juga harus dikembalikan. Dalam situasi ini, harganya boleh mencecah $115,500. Menjual flat anda melalui ejen memerlukan anda membayar antara 1 hingga 2% dari harga jualan kepada mereka. Pada harga jualan $475,000, anda mungkin membayar sehingga $9,500 yang dikenakan oleh ejen anda. Bukan itu aja, yuran pentadbiran dan undang-undang mencecah antara $500 hingga $1,000. Akhirnya, jumlah yang tinggal hanya $37,500 yang akan diterima secara tunai. Bang, ini belum termasuk harga renovasi rumah baru kita, bang. Kita ambil yang murah-murah je lah. Tak naklah. Terdapat 2 pandangan yang berbeza tentang isu jual beli rumah. Pandangan yang pertama dari sudut pembeli untuk tinggal. Pandangan yang kedua dari sudut pembeli untuk melabur. Jadi sekarang tiba masanya untuk permainan yang dinanti-nantikan, pelaburan atau rumah idamanku. Perkenalkan diri anda. Saya mahukan rumah untuk keluarga saya. Rumahku, idamanku. Saya mahukan pelaburan yang boleh membuat duit. Baiklah, soalan yang pertama.
Perumahan awam atau kondominium? Ya, perumahan awam. Sebab ia lebih berpatutan. Kondominium tidak mempunyai MOP. Jadi, saya boleh terus sewakannya. Soalan yang kedua. Saiz rumah itu. Ya, mestilah lebih besar lebih bagus. Sebab lebih selesa untuk keluarga saya. Unit yang lebih kecil supaya ia murah untuk disewakan dan mudah untuk dijual dalam masa terdekat. Soalan yang ketiga. Jenis pinjaman. Ya. Kadar faedah yang paling rendah supaya kos bulanan rendah dan senang untuk jual semula. Kadar faedah yang tetap supaya saya boleh tentukan berapa banyak saya perlu bayar pada setiap bulan. Soalan yang keempat. Renovasi. Mestilah. Kata rumahku idamanku. Renovasi yang minimum supaya kos pun minimum. Soalan kelima. Lokasi. Luar daripada kawasan bandar supaya dapat rasa seperti kawasan perumahan. Setiap rumah ada pelanggannya. Saya suka beli rumah dekat dengan sekolah internasional supaya dapat banyak permintaan. Soalan yang terakhir. Kemudahan. Ya, pastinya di mana ada banyak kemudahan. Lebih baik untuk beli rumah dekat dengan kawasan CBD. Jadi, pekerja-pekerja sana boleh menyewa tempat rumah dekat dengan kerja mereka. Baiklah, masa kita pun dah tamat. Jadi penonton, anda jenis pembeli yang mana satu? Jumpa lagi di permainan pelaburan atau rumah idamanku. Saya menerima banyak soalan dari anda. Dan hari ini saya akan cuba untuk menjawab salah satu soalan tu. Okey, kita tengok. Ni ada satu soalan. Faz, boleh tak saya dapat keuntungan dari rumah saya? Jawapannya boleh. Ini berkaitan dengan isu yang seterusnya. Adakah rumah anda aset? Memang betul. Walaupun ramai tidak melihat rumah anda sebagai aset, tetapi ia tetap aset yang berguna untuk dimiliki. Kita semua memerlukan rumah, melainkan anda ingin menyewa rumah sepanjang hayat anda. Di Singapura, perumahan awam adalah cara yang paling berpatutan. Fikirkan perumahan awam anda sebagai aset yang diperlukan. Kita memerlukan tempat tinggal. Jadi, dengan pemikiran itu, rumah kita menjadi aset kehidupan. Aset juga adalah sesuatu yang dapat membantu kita menjana pendapatan pasif. Dalam hal ini, perumahan awam boleh memenuhi kedua-dua kriteria ini. Selepas MOP, anda dibenarkan untuk menyewa seluruh rumah anda. Sebagai contoh, wang simpanan anda sekarang cukup untuk membeli rumah privat. Maka perumahan awam yang anda miliki menjadi aset utama. Anda boleh menyewakannya untuk pendapatan pasif atau menjualnya untuk membuat keuntungan. Oleh sebab itu, tidak salah untuk kita mempertimbangkan perumahan awam sebagai aset yang berpotensi. Jadi, buatlah pemilihan yang bijak. Tempat berteduh atau pelaburan sementara ni untuk berteduh lah. Kalau buat zaman sekarang tak ada pelaburan lagi lah mungkin. Kalau ada menetap tu mungkin lah. Mungkin kalau mereka yang perlu membuat pelaburan harus membuat pelaburan lebih awal. Rumah ini kita boleh disewakan orang ke apa. Makin lama kita tinggal rumah tu makin deplete, value dia makin menurun. So it's actually not an asset. Itu yang terbaik jika kita dapat membuat perancangan awal. Jadi mungkin rumah itu menjadi aset untuk membantu kita dari masa hadapan. Macam mana Faz selalu buat yang kaki ni? okey. Setiap minggu kami berkongsi berkenaan dengan perumahan di Singapura. Kami harap anda dapat manfaat dari rancangan ini. Hey, apa ni? Okey, director apa ni? Saya baru pergi tandas sekejap, Medon nak ambil alih. Ini kan line saya. Dah jalan. Dari flat BTO atau flat resale, membeli rumah selepas umur 35 tahun, perumahan warga emas, peraturan menyewa, apa akan terjadi pada rumah anda selepas bercerai, dan episod terakhir perjualan rumah anda. Setiap episod kita berkongsi informasi tentang perumahan di Singapura. Saya harap anda dapat meraih sesuatu dari rancangan ini. Dan ingat, kalau dapat saya kat luar, tegurlah. Saya ni tak sombong. Saya Faz the best. Garanti beres.